Hai, Assalamualaikum Puan Aliani. Nama saya Siti Salifah binti Said Ismail dari kos DPG. Nombor matrik saya 1052023090004. Hari ini saya akan present tentang multimedia. Boleh dikata sebagai evolusi atau sejarah. So, mari kita dan Tajuk kita ialah evolusi multimedia dan berkaitan dengan multimedia terkini. Pada zaman sekarang multimedia lah. Evolusi multimedia, bila ia bermula? Boleh dikatakan sebagai sejarah. Sejarah multimedia pada tahun 1960-an dengan adanya teknologi komputer dan digital boleh integrasi pelbagai jenis media seperti teks, audio, video dan gambar. Peringkat bermula evolusi multimedia ialah pada tahun 1960-an. Saya dah terangkan sedikit, tetapi siapa yang orang pertama? Ialah Ted Nelson. Ted Nelson ialah contoh Ted Nelson. Ted Nelson ialah memperkenalkan teknologi hypertext yang boleh gunakan untuk menghubungkan teks secara canggih. So hypertext kita boleh guna untuk dari segi teks. Kita boleh hantar teks dan kita boleh hantar. So pada tahun 1970 sehinggalah 1979-an. Pada tahun itu tersebut mempunyai interaksi antara manusia dengan komputer. Manusia dengan komputer yang sangat boleh dikatakan sangat interaktif sebab apa yang manusia yang mulakan, manusia buat programming, boleh katakan programming, manusia buat programming terhadap komputer. Komputer ialah ialah just dia buat bahagian dia saja. Sekiranya manusia itu tersebut buat yang benda baik, komputer akan juga benda yang benda baik sahaja sebab semuanya manusia yang create. So kalau seperti contohnya teknologi seperti protokol rangkaian, kita boleh katakan seperti TCP atau IP. Ia juga memudahkan untuk penyediaan asas untuk internet dan pengedaran media melalui rangkaian komputer. So ia mula pelancaran permainan video game seperti Space Invaders. So mereka wujudkan animasi itu, mereka gunakan dalam grafik tersebut dan audio. Sebab biasanya kita nak menarik perhatian tu kita kena guna grafik. Kalau dari segi sound system, sound dia kena menarik lah, macam kena tarik kita punya pengguna tu. So dari segi animasi tu kena memang canggih baru kita, orang pengguna pun rasa macam wow, saya nak tengok benda tu, saya nak tengok sangat, dan dia punya sound dia memang cantik dan clear. So dia ialah salah satu boleh permainan video sebagai hiburan pada zaman itu tersebut. Pada tahun 1980 sehingga 1987-an. Pada tahun tersebut, pada tahun 1980 sehinggalah 1987 kan. So ia mula pembangunan perisian seperti Adobe dan Micromedia. So ia mudahkan kerja untuk penggunaan grafik dan animasi komputer. CD-ROM juga kenalkan sebagai media untuk penyimpanan data dengan ada mudahkan untuk penyimpanan gambar, video, audio dalam satu cakra keras. Apple Macintosh kenalkan antara muka grafik pengguna iaitu GUI. Membolehkan pengguna berinteraksi melalui teks, gambar, audio dalam perisian grafik dan animasi seperti Adobe Illustrator dan Photoshop juga dibangunkan untuk mudahkan bagi mereka untuk mencipta multimedia.
Sebab perisian grafik dan animasi sangat penting. Sebab nak tarik minat pengguna tu agak sukar sekiranya tak ada animasi dan grafik yang canggih. So yang tu ialah pada tahun apa yang mereka gunakan pada tahun 1980-an tu. Pada tahun 1990-an, pada tahun itu mula berkembang teknologi. Sebelum tu tak just satu step saja untuk teknologi. Pada tahun itu ia mula berkembang penggunaan laman web melalui format MP3, JPEG, uh, GIF dengan adanya bunyi yang sangat luas untuk dengar. So dia sangat jelas lah. Kalau biasanya dulu kita dengar guna radio je. So kita tak adalah apa yang kita tak boleh nak minta kat orang tu. Orang yang apa yang mereka minat, mereka akan letak lagu tu. So dengan ada MP3 tu, kita boleh dengar video atau kita boleh dengar music yang kita suka. Itu ialah salah satu pereka yang sangat bermakna, bermanfaat boleh dikatakan. Pada tahun 1990 tu dah ada MP3 tersebut. So pada tahun 2020, pada tahun 2020 sehingga 2007. So pada tahun 2020 tu multimedia menjadi semakin luas dengan adanya pembangunan telefon pintar, laman web, media sosial bagi bolehkan penghasilan dan pengedaran secara besar-besaran. So dengan mereka memperkenalkan jenama iPhone oleh syarikat Apple dengan memudahkan untuk menyokong pelbagai aplikasi dari multimedia. Sebab ada telefon pintar iPhone yang boleh support untuk multimedia. Dia gunakan banyak aplikasi. Boleh setengah phone ada setengah phone dia tak boleh nak support aplikasi-aplikasi tersebut, tapi iPhone dia boleh support aplikasi pada zaman itu. Dengan media sosial, sebab ada telefon pintar mesti kan ada media sosial untuk sebagai hiburan. So yang tu ialah pada tahun 2000 dengan sehingga 2007. Pada tahun 2010. Pada tahun 2010 ada baru dia luaskan hiburan seperti YouTube dan Instagram. So kalau nak katakan YouTube tu platform yang sangat penting. Kita nak mengajar something yang bermakna, sebab kalau seorang cikgu kita boleh ajar kita punya ilmu kita. Ilmu yang ada kita boleh kongsikan kepada semua orang ataupun pelajar. So dari situ dan kita boleh ataupun kita boleh belajar dari situ, dari YouTube juga. Instagram tu dia untuk salah satu hiburan juga kalau nak katakan. Sebab Instagram pada zaman dulu semuanya guna surat khabar. Mereka sekarang pun ada tapi sedikit saja. Tak ramai orang guna, dah berkurang. Orang yang golongan tua je sekarang mereka gunakan. Orang yang zaman sekarang semua gunakan media sosial untuk mencari informasi ataupun berita. Mereka mencari berita ataupun mereka hantar TV3 ataupun boleh TV3, TV2, mereka akan hantar news pada setiap hari. Dulu surat khabar, kita kena beli surat khabar, kita kena tengok news, apa news hari ni, apa yang mereka katakan. Sekarang kalau kita buka Instagram, laman sosial akan first page tu dia akan dah keluar dah. So pada tahun yang itulah bagi tahun 2010. Pada tahun 2020 sehinggalah tahun 2023. Pada tahun 2020 tu ia berkembang lagi dalam realiti terimbuh boleh dikatakan sebagai AR dengan ada aplikasi Pokemon Go dan Snapchat. Pada zaman itu Pokemon Go tu dia sangat viral lah katakan. Sebab saya tak pernah main sebab time tu saya tak ada phone lagi. So saya tak pernah main. Saya tengok semua orang macam dah kan macam kena attack zombie. Dia macam dah termasuk dalam phone tu, dia akan tengok phone. Lepas tu dia tengok phone.
Dia jalan je ikut phone tu. Saya macam pelik tau sebab saya tengok time kecil tu. So saya tak faham kenapa ada penyakit ke apa. Sebab kita nak tengok tu agak kelakar lah. Sebab ada orang sometimes dorang tak perasan dia nak pergi cari Pokemon tu. Dia nak tangkap Pokemon tu. Sampai ada orang jatuh longkang. Ada orang kena langgar. So dia berimpact yang besar. Kalau first dia sangat viral, semua orang suka sebab kita dapat tangkap Pokemon. So sekarang kita buka phone, kalau kita main Pokemon pun dah sekeliling kita ada Pokemon. So dah agak macam happy lah sebab kita ada dengan Pokemon. Sebab time tu dia viral dengan kartun-kartun Pokemon, so semua orang suka. So dari segi itu ada banyak impact yang besar. Dia beri kesan yang besar kepada masyarakat. Masyarakat juga kurangkan guna aplikasi Pokemon Go tersebut sebab ada banyak masalah timbul. So dia sekarang pun ada tapi dah berkurang. Dia tak ada lah semua macam tak ada terus Pokemon tak. Dia still ada tapi ramai orang dah berkurang sebabkan mereka just faham ini just salah satu game sahaja, kita nak tak terlalu nak masuk dalam kan. Tadi tu saya dah time tu lah berkembang AI. So dari segi itu dikatakan sebagai AI. So AI tu kita manusia yang buat programming. Manusia buat programming, dia lah seorang macam dia just akui perintah. So dia akui perintah. So kalau sekiranya AI tu kalau digunakan dengan wrong way, maybe dalam future kita akan ada masalah kita akan hadapi lah. Kalau sekiranya kita nak bangunkan kita punya negara, kita gunakan AI, negara kita akan sangat canggih, negara kita akan menjadi salah satu negara yang sangat penuh dengan teknologi. Tapi kita gunakan dengan salahnya, kemungkinan kita akan bukan meruduk kita sebab sekarang pun dah canggih di Malaysia juga. Kita kena cari penggunaan teknologi terkini. So kalau AI tu dia mudah untuk bagi pengguna untuk mengakses maklumat individu tersebut. Sebab kita tak boleh nak macam sorok-sorok dalam tu. AI tu dia akan detect semua benda yang individu. So dari segi A to Z, AI tu boleh detect everything. Kalau orang yang ada telefon pintar tu, dia memang dia orang boleh tahulah. AI tu dia sebab telefon semua dalam aplikasi kita gunakan AI yang buat. So kita tak ada apa. So kita kena sebaik mungkin kita kena guna dengan cekap lah. Okay, so second kita pergi kepada tokoh-tokoh evolusi ialah orang yang pencipta. So siapa pencipta? Yang pertama ialah Werner Bush. So Werner Bush ialah seorang ahli sains dan jurutera yang memperkenalkan konsep MEMS pada tahun 1945 dalam penciptaan sistem pengurusan maklumat yang menjadi inspirasi kepada pembangunan teknologi hypertext dan multimedia. Saya dah explain sebelum tadi apa itu hypertext. So yang second ialah Douglas Engelbart. So beliau adalah pencipta tertikus komputer. Beliau beri banyak idea untuk interaksi dengan manusia dengan komputer. So yang tu ialah salah satu cara untuk berinteraksi dalam multimedia. So kalau kita guna tertikus, kita dalam misal ditunjuk tertikus zaman dulu dia ada bulat je. So kita just guna bulat tu je lah. So sekarang dia dah ada touch screen. So kalau kita touch pun dia dah akan keluar. So beliau ialah pengasas tertikus pada zaman dulu tersebut. Yang ketiga ialah Tim Berners-Lee. Apa beliau capai? So pada tahun 1989 beliau mencipta World Wide Web, boleh dikatakan sebagai WWW. So bagi membantu media dalam halaman web untuk mudah untuk mengakses maklumat secara global.
So sekarang kita nak akses maklumat seperti alamat ataupun kalau nak kata apa sahaja kita nak akses, kita gunakan www, dia boleh detect. So kalau detect dia akan keluarlah dia punya informasi tersebut semua. Okay, baiklah. Kita sambung kepada tokoh-tokoh evolusi multimedia. Yang ketiga ialah Tim Berners-Lee. Apa beliau dan buat? Beliau mencipta iaitu World Wide Web, iaitu dikenal sebagai WWW, bagi bantu media dalam halaman web mudah untuk mengakses maklumat secara global. So kalau kita nak tahu www tu, kalau kita nak type ataupun kita nak cari informasi apa-apa pun, so semuanya dia keluar daripada www.com dan semualah. So itu ialah satu mudah untuk mengakses, walaupun secara global pun dia akan akses juga. Yang keempat ialah Mark Andreessen. Apa pencapaian Mark Andreessen? Mark Andreessen ialah pengasas web pertama iaitu Mosaic untuk menyokong grafik dan multimedia dalam membantu mempopularkan penggunaan web secara meluas pada tahun 1990. So beliau ialah pengasas pertama Mosaic tu. So dalam untuk sokongan untuk menyokong grafik, yang tu ialah penciptaan beliau lah. So yang kelima ialah Steve Jobs and Steve Wozniak. Apa mereka buat? Apa pencapaian mereka buat sampai semua orang tahu mereka? So mereka ialah pengasas sebuah komputer yang mengintegrasikan grafik dan multimedia. Dengan ini mereka mengubah cara pengguna yang khusyuk berinteraksi dengan teknologi, iaitu pengasas Apple Inc. yang memperkenalkan Macintosh pada tahun 1984. So kalau nak katakan Apple sekarang dia banyak functional, kalau nak kata dia boleh support semua devices. So yang tu ialah pengasas bagi mereka berdua lah, iaitu Steve Jobs and Steve Wozniak. So yang keenam ialah John Warnock dan Charles Gage. So apa mereka capai sampai semua orang tahu? So sampai mereka ialah masuk dalam tokoh-tokoh tersebut ialah pengasas Adobe System, kenalkan format PDF. Zaman sekarang kita boleh PDF kan dokumen apa-apa sahaja dari segi pelajar, mereka ialah buat assignments. So mereka boleh PDF kan supaya dia tak ubah dia punya dia akan, so kita guna Word, so kita convert ke PDF, dia akan stay sama, dia tak akan bertukar lah. So perisian seperti Photoshop dan Illustrator, mereka berikan alat yang penting kerana ia bermanfaat dan membantu untuk membuat penciptaan dan pengeditan multimedia. So inilah salah satu produk ialah manfaat. PDF ialah sampai sekarang ramai masyarakat guna dan sangat manfaat tu dia lebih tinggi lah. So yang ketujuh ialah Shigeru Miyamoto dan Jaron Lanier. Dan Shigeru Miyamoto, apa pencipta ialah beliau ialah pencipta permainan video iaitu Super Mario Bros. So Super Mario Bros kita dah tahu apa itu Super Mario. Sebab zaman dulu memang semua kanak-kanak suka game tu kan. So seorang yang popular kepada Zelda, dengan ini ada mengintegrasikan dari segi cerita, audio dan visual dalam format multimedia. So beliau ialah pencipta yang Super Mario, dan kalau kita nak tengok kalau audio dari segi video, visual kita akan menarik perhatian pelanggan. Ramai orang akan suka tengok cerita tersebut lah. So
Yang kedua ialah Jaron Lanier. Apa yang beliau sumbangan dalam multimedia tersebut ialah beliau adalah pengasas dalam realiti maya yang telah menyumbang kepada bangunan pengalaman mendalam. Beliau ialah dikenali sebagai saintis dan pemuzik yang terkenal. Okey, yang ke-9 ialah tokoh Kevin Kelly. Beliau ialah tokoh bersama dengan majalah Wired yang telah pengaruhi perbincangan tentang masa hadapan teknologi, digital dan multimedia tersebut. Beliau sumbangan tu sangat tinggi kerana masa depan kita, beliau sudah ada planning apa yang akan berlaku pada masa depan. Adakah teknologi digital akan berkembang atau tidak? Sampai sekarang, teknologi dah sangat penting untuk buat apa sahaja. So, kalau kita nak cipta sesuatu baharu pun, perlukan teknologi zaman sekarang. Yang kedua ialah Yoshio Taniguchi. Apa beliau sumbangkan dalam multimedia ialah beliau ialah dikenali sebagai kerjaya dalam bidang seni. Beliau mempunyai pengalaman melawat museum-museum. So, beliau ada pengalaman kalau nak beliau akan pergi melawat museum-museum. So, beliau ada banyak idea untuk memberikan sumbangan dari segi elemen dalam reka bentuk multimedia. So, kalau kita kalau kita pergi tengok semua museum, kita akan ada satu idea. So, apa yang kita boleh sumbangkan dalam multimedia? Yang tu ialah beliau buat. So, okay. Sekarang kita masuk ke kaitan dengan aplikasi multimedia zaman sekarang. Zaman sekarang saya ambil dari segi komunikasi. Dari segi komunikasi, WhatsApp itu sangat penting pada zaman sekarang. Telegram juga ada tetapi WhatsApp seringkali ramai orang gunalah. So dari segi ni, apa manfaat dapat kalau gunakan WhatsApp? So dalam WhatsApp ada teks, audio, video call. So dari segi itu, senang untuk menghantar mesej ataupun panggilan suara atau kita nak berinteraksi dengan orang yang luar negara pun kita amat senang lah. So dari segi ini, kita boleh hantar fail, dokumen dan status. So status tu, kalau kita tengok sebahagian status, kalau kita ada perasaan sedih, gembira, so kita akan share kepada orang lain juga apa yang kita dapat hari ini. So dari segi itu yang mudah untuk pengguna untuk menggunakan aplikasi ini tersebut. So dari segi ni, kalau video call, sebagai contoh video call, kita saya duduk di Malaysia tapi saya punya keluarga saya duduk di luar negara. So saya hari ini saya sangat miss mereka. Saya akan video call kepada mereka. Saya akan boleh ada komunikasi antara dua pihak lah. So yang tu ialah saya ambil dari WhatsApp. Yang kedua ialah hiburan. Dari segi hiburan, sekarang dari segi hiburan dah ada ramai pengguna gunakan untuk media sosial seperti TikTok. Sebab saya ada letak YouTube, Netflix dan Spotify. So Spotify kita boleh dengar lagu, Netflix kita boleh tengok banyak movie, YouTube kita boleh tengok cara pembelajaran ataupun movie dan sebagainya kita boleh tengok dalam YouTube. So dari segi ini, ini sangat membantu pada masyarakat, beri manfaat dari segi tengok video, muzik yang saya dah ceritakan tadi. So sekiranya menggunakan aplikasi ini tersebut akan mengurangkan rasa kesedihan, kemurungan, stres sebagainya. So kita coba contoh, saya sangat bosan hari ini, so saya akan tengok, saya suka hari ni saya rasa macam nak tengok movie. So saya akan buka Netflix. So saya bolehlah tengok apa yang saya suka movie, tapi Netflix kena berbayar. Tetapi YouTube kita tak perlu berbayar. Kita boleh tengok apa sahaja kita nak tengok movie, rasa kartun ke apa ke. Dari segi Spotify, kita boleh dengar lagu. Zaman dulu ada radio saja. So kita nak kita nak dengar lagu pun apa yang diorang beri kita yang kena dengar. So zaman sekarang dah ada Spotify, kita boleh dengar lagu apa sahaja lagu yang kita suka.
So ada lagi impak negatif kalau kita lebih kepada media sosial. So kita tak tahu zaman luaran. So sekarang ramai pelajar ataupun ramai kanak-kanak mereka mereka mendalam sangat dalam media sosial. So sebagai contoh, mereka start nak scroll pukul 11 pagi sampai pukul 3 tu mereka tak sedar. Dia agak so mereka tak sedar luaran tu mereka just mendalam dengan media sosial tersebut. So yang ketiga ialah dari segi pendidikan. Pendidikan multimedia aplikasi pendidikan zaman sekarang lebih ramai guna ialah quizzes. Quizzes, apa bantu quizzes tersebut ialah membantu pelajar untuk membuat latihan atau belajar apa sahaja. So means dari segi pendidikan, sebagai contoh, cikgu kita beri latihan. So kita tak faham latihan tu, so kita boleh buat latihan dalam quizzes semuanya. So quizzes juga ada beri pembetulan. So sekiranya jawapan tu salah, quizzes akan betulkan, dia akan beri, so kita akan boleh ulang balik latihan tu tersebut untuk mempertingkatkan kita punya daya pendidikan lah. Okay, so dari segi keempat lah, dari segi pengangkutan. Pengangkutan ni dia lebih kepada pemandu. So, apa kemudahan ada Waze dengan Maps? So, dari segi Waze dengan Maps, membantu kita untuk sekiranya pemandu tersebut, mereka perlu ke destinasi. So yang hendak pergi ke destinasi, kita zaman dulu dia tak ada Waze and Maps. Diorang kena cari jalan dia yang ada board tu kat jalan raya, mereka akan tengok tu, mereka akan go through lah dengan jalan. Sekarang kalau dari rumah mereka just tengok Waze or Maps mana kita nak pergi, so kita just tekan, dia akan beri direction untuk kita ke kiri ke kanan ke sampailah ke destinasi. And kebaikan juga ada dalam Maps and Waze. Mereka ada masukkan lagi kalau ada kesesakan jalan raya ataupun ada kemalangan, so the Waze or Maps dia boleh detect benda tu, so dia akan beritahulah kepada kita di sini ada kemalangan, di jalan sini ada kesesakan, so dia akan tunjuk jalan lain untuk kita untuk pergi ke destinasi tersebut. Tetapi ada keburukan dari segi ialah so dia beri direction lain. So yang hendak tiba-tiba direction tu dah rasa salah pula. Kita rasa macam pelik. Kenapa dia bawa kita jauh sangat kan? So kita pun check. Rupanya kita pergi ke jalan yang salah. So macam kita tak boleh nak percaya Waze and Maps 100%. So so far kita kena buat lah. Kita punya idea sendiri. Kita kena tengok kita punya sendirilah. So, okay, last ialah, okay, itu sahaja habislah kita punya topik hari ini, puan. So, kalau ada dalam video ni ada apa-apa kesalahan bahasa saya ataupun perkataan saya, maafkan saya dan terima kasih banyak-banyak untuk mengajar saya, puan. Terima kasihlah.